Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وبتمم بالخير يا كريم أما بعد الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. Yang saya muliakan tuan pengurusi surau, para ahli jawatan kuasa surau, para imam, para bilal, asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, para alim ulama, para awliya indah, salihin, khususnya tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah diberi kekuatan, diberi keupayaan, diberi rahmat dan berkat di mana dipilih kita pada malam ini untuk sama-sama berada di rumah Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama menunaikan solat maghrib secara berjemaah dan mudah-mudahan mendapat keberkatan, kerahmatan, pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan keberadaan kita dalam majlis ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah pada malam ni kita nak sambunglah Ustaz kan. Kita sambung apa? Kitab yang kita dah baca sedikit sebanyak dulu dan lama terhenti disebabkan PKP, dan hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala membuka ruang kembali kepada umat Islam untuk terus beribadah, untuk terus datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala, untuk terus berada dalam majlis ilmu. Itu satu nikmat yang besar, satu anugerah Allah yang besar. Sedikit ujian kan, sedikit ujian Allah tahan nak tengok hamba dia kan. Kalau tak diuji tak tahu mana yang beriman, mana yang tak beriman. Sedikit ujian boleh tengok lah kan. Ada yang macam-macam orang lah kan dengan PKP ni. Yang pentingnya kita mohonlah kalau ada tersilap salah semasa ujian Allah PKP dulu, mohon pengampunan daripada Allah, dan beruntunglah bagi orang-orang yang mana diuji dia ingat dan sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Insya-Allah kita nak sambung pengajian kitab akidah kita, Akidah Usuluddin, kitab Faridatul Faraid yang dikarang oleh Imam Syekh Ahmad Zain Al-Fatani rahimahullah. Dan kita dah sampai dulu yang terakhir, kalau ingat tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita dah sampai perbahasan berkenaan dengan hukum kan, hukum akal kan. Hukum akal ada 3, wajib, mustahil, harus. Jadi malam ni kita undur sedikit sebagai peringatan bersama lah, nak ingat kembali kan, berkenaan undur sikit stesen dia berkenaan dengan ta'rif ataupun pengertian makna ilmu tauhid. Sebab kita masih lagi di awal perbahasan. Yang sebelum ni panjang-panjang kita duk baca mukaddimah dia, mukaddimah Syekh Ahmad Zain Al-Fatani rahimahullah. Sebelum dia karang dan bahas tentang ilmu akidah, dia buat dulu mukaddimah. Kita dah baca panjang dah, alhamdulillah. Mudah-mudahan keberkatan daripada Syekh tu turun terpias sekali pada kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitulah pengajian kan. Kalau pengajian nak keberkatan, orang kata dari kulit ke kulit kan. Malam ni insya-Allah
pengertian ilmu tauhid. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa bi barakatina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata tuan kitab ni, bermula ilmu tauhid itu ibarat daripada perhimpunan barang yang diiktikadkan, yang dibangsakan kepada agama, yang diambilkan daripada dalilnya yang diyakinkan. Itu makna ilmu tauhid. Sebelum nak bertauhid, sebelum nak kita berakidah, nak kena tahu dulu pengertian dia. Dalam setiap satu ilmu, dia ada mabadi, dia dipanggil, ataupun prinsip ilmu. Dalam setiap disiplin ilmu ada prinsip dia ataupun mabadi. Ada 10. Yang salah satunya nama. Nama nak kena tahu. Dan nama apa ilmu ni? Ilmu tauhid. Yang kedua, pengertian dia. Mana-mana itu. Kata ulama, kalau dah faham pengertian, kita dah faham separuh daripada ilmu. Separuh daripada ilmu tu kita dah faham. Jadi nama dia ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Kita dah sentuhlah di sebagai ingatan kembali. Tauhid makna dia mengesakan dari segi bahasa. Bila kita tukar kepada bahasa, maksud dia mengesakan. Ifradus syai' dalam bahasa Arab, mengesakan. Dan kita dah sentuh dalam makna bahasa, tak sah untuk dibuat pengertian dengan makna sebenar tauhid. Kita dah sentuh. Cuma ulama buat makna bahasa saja. Tauhid bahasa dia mengesakan ataupun kita mensatukan. Mengesakan, mensatukan. Sebab apa tak sah? Lama dah sebut kan. Sebab apa tuan-tuan tak sah? Sebab bila nak mensatukan, dia berasal daripada dua ataupun lebih. Kan Tuan Haji? Dua atau lebih. Jadi kita nak satukan, mengesakan. Dia dari segi lurah ni, dari segi bahasa. Jadi tak mungkin kita mengesakan Allah dengan makna sebelum ni dua. Boleh faham tak? Itu tauhid. Kalau dalam bahasa Arab dia panggil wahada, yuwahidu, tauhidan. Kita mensatukan. Contohnya dua gelas ni kita buat jadi satu. Itu panggil tauhid kan? Dalam bahasa. Belum masuk lagi istilah. Jadi tak sah. Sebab tu para ulama rahimahullah, bila nak tulis ilmu tauhid terus masuk istilah. Tak nak bagi kekeliruan. Satu. Yang kedua, mengesa dalam ilmu tauhid bukan sahaja perbahasan tentang ketuhanan. Kan? Bukan ketuhanan saja. Uluhiyah dia bagi. Bukan ketuhanan. Kita ada 3 perbahasan ilmu tauhid. Ini nak kena ingat Tuan. Pertama, ketuhanan, uluhiyah. Yang kedua, kenabian, nubuwat dia panggil, ataupun nabawiyat. Yang ketiga, sam'iyat. Boleh? Ghaibiyat. 3 perbahasan. Sama ada ketuhanan, masuklah sifat Allah yang wajib, sifat Allah yang mustahil, sifat Allah yang harus. Masuk juga kenabian, nubuwat. Masuk juga dalam tauhid. Ada sifat wajib bagi Rasul, ada sifat harus, sifat mustahil pun ada dalam nubuwat. Dan juga sam'iyat, perkara-perkara ghaibiyah, perkara-perkara ghaib yang kita tak tahu, yang para Rasul bagi tahu alaihissalatu wassalam kan. Hari kiamat ke, bangkit daripada kiamat ke, dalam kubur ke, akhir zaman ke, semua tu ghaibiyat. Sam'iyat, ghaibiyat ni daripada ghaib kan, yang kita tak tahu. Ataupun sam'iyat juga dipanggil, maksudnya hanya tahu melalui sami'ah ni, dengar. Kita dengar saja kan, daripada hadis dan ayat Quran pun masuk dalam tauhid. Jadi bila dibincang
berkenaan dengan nubuat, kenabian, dengan makna tauhid tadi, makna bahasa, maka tak sah juga. Kan? Kita bukan mengesakan Nabi, kan? Kita mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Nabi, macam mana nak mengesakan Nabi? Boleh nampak? Boleh nampak? Dengan makna mengesakan Nabi, contohnya dengan makna Nabi ada satu je. Oh, tak sah. Para Nabi ramai, kan? Tengah ulama kata 100,000 lebih, 124,000. Ataupun nak mengesakan Rasul pun tak sah, kan? Rasul bukan satu, kan? Yang wajib diketahui fardu ain 25. Boleh? Boleh? Wajib. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi dari segi bahasa, bila nak sebut, kita nak itlaq makna mengesakan tauhid, maka ulama ramai yang menolak makna bahasa. Sebab itulah terus masuk makna istilah. Sebab tu istilah penting, kan? Penting. Dalam mana-mana ilmu mesti ada dua. Kita dah sebut juga dulu. Ada makna bahasa, ada makna istilah. Istilah yang penting untuk memberi gambaran kefahaman keseluruhan satu-satu ilmu. Boleh ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi makna, kata Tuan kita rahimahullah, dia kata ilmu tauhid. Sebab itulah makna pun jadi, nama akan jadi banyak. Nama pun ada tauhid. Orang kata usuluddin pun sama. Orang kata ilmu kalam pun sama. Semua perbahasan. Orang kata akidah pun sama. Akidah, usuluddin, ilmu kalam, tauhid, semua perbahasan dia bab tauhid, bab pegangan dalam hati. Kata tuan kitab ni, ilmu tauhid itu ibaratun mu'abbarun bih, satu ibarat daripada perhimpunan ataupun umpama himpunan perkara-perkara yang diiktikadkan ataupun barang yang diiktikadkan, mu'taqadan. Bila sebut perkara, dia terus diertikan dengan sesuatu yang dipegang. Boleh bagi sesuatu yang dipegang, tu mu'taqad. Iktikad, akidah, pegangan. Akidah, pegangan. Sesuatu yang dipegang dipanggil mu'taqad, ataupun perkara ataupun barang yang, kalau ikut kitab tua dulu lah, boleh bagi perkara yang dipegang, yang diiktikadkan. Maksud iktikad, maksud pegangan, simpulan, ikatan yang kemas dalam hati. Dia bukan nak perbahasan bab fiqh, bab ibadah kat luar, dia dalam akidah, simpulan, ikatan. Yang kena ikat, kemas kan? Tak boleh tak kemas. Kalau orang tanya, Allah ada? Ada. Jawab ada. Dengan yakin sekali ada. Kalau daripada awal kata, dah jatuhlah akidah. Boleh ya tuan Haji? Orang tanya, Allah ada? Ada. Bukti? Soalan yang kedua, bukti itu masuk dalam fardu ain lagi. Kalau setakat kata ada, ya ada, tapi bukti, tu masih lagi tak kemas, masih tak kemas, kan? Orang boleh kocak lagi, kan? Orang boleh kocak lagi, bukti. Boleh, tu baru nak, tu panggil akidah. Boleh tauhid. Jadi nak kena tahu sikit lagi, satu step lagi untuk lepas fardu ain. Kalau setakat tahu ada, Allah wujud, Allah tidak, yang tu masih tak kemas lagi. Fardu ain tahu sikit lagi. Macam mana nak boleh katakan ada tu, macam mana? Boleh, insya-Allah dengan kita baca kitab ni, insya-Allah melepaskan kita daripada fardu ain. Kalau setakat tahu ada,
kemungkinan dengar daripada orang, dan kemungkinan dia dengar Allah ada. Dan setakat dengar orang, dia masih lagi dalam peringkat taklid, dia panggil. Taklid ni orang ikut je. Macam orang ikut lah, orang kata macam tu, macam tu ada. Kata tak ada, tak ada. Jadi tak ada lagi. Para ulama khilaf taklid. Taklid ni dia masih lagi ikut. Dia tak belajar, dia tak melalui pengajian tauhid yang fardu ain. Hukum dia wajib. Wajib belajar. Dalam mabadik ada satu bab lagi, hukum wajib fardu ain. Setakat yang fardu ain dah. Kalau yang lebih-lebih dalam tu, yang tu kita serah kepada para ulama lah, para ustaz lah. Yang tu dah dari fardu kifayah. Kalau belajar pun lagi baik. Terkadang ayat-ayat tuan-tuan yang dirahmati Allah, terkadang kita kan kesilapan, antara kesilapan masyarakat kita terlalu melebihkan ibadah sunat. Rasa tak masyarakat sekarang? Tak salah nak buat ibadah yang sunat. Contohnya solat sunat ke, ataupun baca Quran, zikir banyak, tapi dia tak belajar. Itu kesilapan yang besar. Kesilapan yang besar. Sebab dia kena mengutamakan belajar fardu ain dulu, di samping dia buat sunat. Di samping kita buat ibadah sunat, kena belajar. Kalau tak, setengah ulama kata tak sah ibadah. Kalau akidah kita tu panjanglah perbahasan dia, kan taklid. Setengah kata iman dia tak sah. Nanti disebut. Jadi belajar. Belajar kan wajib. Belajar. Kalau tengah belajar tapi di samping sunat, yang tu diberi kemaafan pada syarak. Kalau kita tengah belajar dalam proses nak memahami ilmu, itu dimaafkan. Yang salahnya tak belajar langsung. Bahkan orang sekarang kata tak perlu dah belajar. Masya Allah, tabarakallah. Yang tu lagi ni kan, tak perlu dah. Orang kata sekarang dah sifat-sifat 20 ni dah ketinggalan zaman tu, zaman pondok dulu. Yang tu silap sebenarnya kan, silap. Belajar. Kalau ada buka, ustaz-ustaz buka kitab akidah, alhamdulillah belajar. Faham sedikit. Dan kalau andai takdir kan dia meninggal ketika belajar, insya-Allah mudah-mudahan Allah memberi kemaafan terhadap keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Fardu ain, hukum dia wajib wajib. Sebagaimana wajib solat, wajib juga belajar. Anak-anak kita apa semua kan, anak-anak kita pastikan akidah dia betul. Sekarang ni macam-macam ideologi ada. Pasak iman. Yang diiktikadkan, nak simpul, nak ikat dari segi agama yang dibangsakan kepada agama ad-diniyah, iaitulah agama Islam. Agama Islam ni ada agama lain, agama Islam. Sebagaimana yang difirman oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, innad din, agama ni din. Agama ni din kat sini. Diniyah, innad dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah tak ada yang lain, Islam. Faman yabtaghi ghairal Islam madina falan yuqbal min. Siapa yang cari selain daripada Islam tak akan diterima. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, lahir ke dunia dah terima nikmat iman dan Islam. Sebab tu mahal Islam, mahal iman. Lepas tu kalau diberi, orang kata diberi peluang taufik untuk belajar berakidah, 2 kali dia dapat anugerah Allah Subhanahu wa taala. Boleh mengaji ya. Yang dari segi agama yang diambil daripada dalilnya yang diyakini. Dalam bab akidah diambil daripada dalil yang qat'i. Kalau bab akidah ni dalil qat'i, dalil yang putus, yang diyakinkan, min adillatil yaqini, qat'i, putus. Tak ada orang boleh kritik dah, tak ada orang boleh bertikai dah. Putus sungguh.
Bila Allah Subhanahu Wa Taala kata walam macam mana? Walam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada sesuatu pun yang menyamai Allah, putus. Tak ada orang boleh kritik. Bila Allah Subhanahu Wa Taala kata laisa kamitslihi syai', Allah ni tak sama dengan apa sesuatu pun, putus. Tak boleh orang pertikai. Qat'i dia panggil. Boleh? Dia tak sama dengan fiqh lah, kita dah sebut dulu kan. Fiqh ni orang boleh, para ulama dia boleh ijtihad lagi. Dia boleh keluar pandangan macam ni, pandangan macam ni, pandangan macam ni lah. Contoh batal wuduk mazhab kita kalau dengan isteri batal. Mazhab lain tak batal. Nah, tu dia panggil dalil tak putus. Dia panggil dalil adillah zanni. Tauhid tak? Berakidah tak? Dalil orang tak boleh pertikai. Satu lagi, kalau Pak Fiqh, kalau bertembung antara hadis dan pendapat ulama, kena ambil pendapat ulama. Saya bagi contoh. Ini maksud fiqh sikit, nak suruh buka sikit kan. Contoh bab kata wuduk tadi. Dalam satu hadis Aisyah, hadis yang sahih radhiyallahu ta'ala anha, pernah dengar ayat Nabi bila solat dalam bilik itu, bila nak sujud, dia akan sujud di kaki Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Pernah dengar ni? Nak sujud kan? Jadi bila nak sujud, kata Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi akan sentuh kaki. Dalam riwayat ni kata Nabi akan gaul kaki. Lalu Siti Aisyah akan angkat kaki dia radhiyallahu ta'ala anha, sujud. Lepas tu bangun solat, sujud, bangun solat. Maksudnya walaupun bersentuh dengan isteri, tapi Nabi teruskan sallallahu alaihi wasallam. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan teruskan solat dia. Maksudnya tak batal wuduk. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata bila bersentuhan antara lelaki dan perempuan, walaupun isteri batal. Nak ambil yang mana? Mana ambil yang mana? Yang ni hadis. Yang ni pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Nak ambil yang mana? Orang sekarang macam-macam cerita Ustaz. Nak buat kekeliruan tu macam-macam dia boleh fikir. Padahal ulama bahas beribu tahun. Macam mana? Tuan-tuan nak ambil yang mana? Hadis kan tak batal. Tiba-tiba Imam Syafi'i kata batal. Yang ni Nabi. Yang ni Imam Syafi'i rahimahullah. Macam kita juga dia kata. Masya Allah, macam-macam. Nak ambil yang mana? Nabi pendapat Imam Syafi'i. Sebab apa? Sebab dalil bagi orang awam, ulama. Kita tak layak untuk menjadikan Quran hadis sebagai dalil diri kita dalam ibadah. Tak layak tuan-tuan. Ayat-ayat ibu yang dirahmati Allah. Sebab kita orang awam, kita tak mempunyai tahap keilmuan yang seperti Imam Syafi'i rahimahullah. Dan sebab apa Imam Syafi'i rahimahullah dia boleh mengeluarkan hukum macam tu sedangkan bercanggah dengan hadis? Sebab apa? Sebab digabung hadis lain lagi, diambil ayat Al-Quran bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam bab wudu tadi, idza lamastumun nisa, kan panjang pembahasan dia. Maksud digabung, dikaji, lalu dibuat batal wudu. Kan batal wudu, tapi tadi kenapa disentuh? Imam Syafi'i rahimahullah dia kata sentuh dengan berlapis. Maksud ijtihad dia dengan kajian hadis dan ayat Quran lain kata berlapis. Maka tu satu hukum. Dan kita wajib turut para a'imah. Boleh nampak tuan-tuan. Ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itulah sebab kita orang awam. Patut Imam Haramain Al-Juwaini rahimahullah dalam kitab Waraqah dia, kitab usul fiqh, dia kata saya kira bagi orang awam bila bertempur pendapat para ulama dengan hadis secara zahir kita saja. Saya zahir nampak bertempur padahal tak bertempur. Kalau dikaji, maka kita wajib ambil pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Bahkan kita bermazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Aku nak tolak kesamaran orang-orang sekarang. Yang tu cerita lain. Yang ni
dalilnya yang diyakinkan, adillatul qat'iyah. Bila sebut dalil qat'i, keluar pula dua. Keluar pula dua. Pertama, dalil naqli dipanggil. Apa maksud dalil naqli? Iaitu dalil daripada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, dalil akli, akal. Masuk dalam perbahasan ilmu tauhid. Jadi para ulama dia gabung dua. Dia gabung naqli dengan nas, dan juga akal kita yang Allah Subhanahu Wa Taala beri untuk berfikir, maka digabung, cari qat'i yang putus jadi dalil dalam bab akidah. Boleh. Kalau sekarang timbul isu kan, macam-macam isu bab akidah. Kalau ada orang bagi tahu dalil yang bukan qat'i, dia buat dalil untuk menguatkan hujah di akidah, yang tertolak. Sebab akidah tak boleh dalil yang zanni. Boleh, tuan-tuan. Contohnya kalau orang sekarang ada orang kata Allah bertempat duduk atas arasy, itu tertolak. Sebab yang itu tidak boleh dijadikan dalil yang putus. Boleh. Rahimahullah. Terusnya, maudhu' dia, ilmu ini membicarakan tentang zat Allah. Kata tuan kita ni, dan bicara ilmu ini pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, nak difahami zat Allah tak boleh diketahui oleh siapa-siapa. Zat Allah yang hakiki tak ada siapa tahu. Sebab Allah bukan bersifat seperti makhluk, kan? Tak boleh zat hakiki. Jadi nak mengenal macam mana? Melalui sifat dia. Nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui sifat dia. Sifat dia. Sebab itulah keluar ilmu sifat 20, kan? Ada setengah kata 13. Nak mengetahui zat Allah tak boleh. Dalam satu hadis Nabi sebut, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fil khaliq. Ataupun dalam riwayat lain, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fil khaliq, atau fillah. Itu beza riwayat. Kata Nabi SAW, kalau nak fikir pada makhluk Allah. Tak boleh nak fikir tentang Allah. Tentang zat Allah tak boleh, wajib. Zat Allah ni tak ada orang pun yang boleh sampai untuk fikir, kan? Fikir pada khalqillah. Bila fikir pada makhluk, itulah cara nak mengenal Khaliq. Khaliq ni pencipta. Makhluk. Boleh kan? Sebab itulah para ulama dalam nak membahaskan orang awam macam kita ni, nak makrifatullah, belajar akidah. Kalau orang mendakwa saya tak perlu belajar bab akidah, dapat kenal Allah. Tu para aulia, para salihin. Orang kita ni, kita orang awam macam biasa, nak makrifatullah, nak belajar akidah saja. Dan sifat 20, macam mana wujudnya, macam mana hidangnya, macam mana bakoknya, kan? Para ulama sufi kata, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Kalau siapa-siapa kenal diri dia, maka dia kenallah Allah. Maksudnya kenal makhluk dulu. Kalau makhluk tu bergerak, bertempat, maka Allah Subhanahu Wa Taala berbeza dengan makhluk. Mukhalafatuhu bil halal. Boleh? Ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi tak boleh pada zat Allah daripada sekira-kira yang wajib. Bila nak kenal sifat, barulah keluar hukum akal. 3, wajib, mustahil, harus. Yang tu panjang perbahasan, kita skip dulu. Itu pun tak habis kat situ, pening kat situ dia. Wajib macam mana? Cuba nak difaham secara umum. Dalam hukum akal ini digunakan untuk kita faham sifat Allah. Boleh? 1.
Yang kedua, hukum akal berbeza dengan hukum taklifi. Apa maksud hukum taklifi? Hukum dalam ibadah itu. Yang wajib solat kan, wajib solat. Yang sunat harus, makruh haram, berbeza dengan hukum akal. Boleh? Itu nak faham secara umum. Dan ada satu lagi hukum adat. Yang ni nak kena jelas dulu. Nanti ada lepas ni Syekh Ahmad Zain Al-Fabani rahimahullah, dia akan buat satu bab dia ada lepas ni, nak bincang hukum, nak suruh faham dulu macam mana wajib. Cuma nak faham berbeza. Hukum akal beza dengan hukum taklifi, hukum adat lagi beza. Boleh. Contohnya kalau contoh apa? Contoh kita ambil kisah Nabi lah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Api dalam hukum adatnya membakar, kan? Membakar. Dia duduk level mana? Wajib. Hukum adat kebiasaan, api akan membakar. Hukumnya wajib pada adat. Boleh? Tapi ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam wa ala nabiyina salatu wassalam dilontar masuk dalam api, maka api tak membakar. Api tak membakar, kan? Tak membakar. Jadi dalam hukum akal, dia duduk level harus. Faham ke ni? Faham ke tadi? Harus bagi akal. Sebab bukan akal kita fikir dengan bahasa mana logik tak logik, bahasa Melayu tu tak. Ini hukum akal yang digunakan untuk nak faham sifat Allah. Harus bagi Allah untuk menjadikan api tidak membakar. Boleh? Kalau ikut adat, api memang membakar. Itu beza. Nak nampak secara umum. Boleh? Mari. Jadi beza. Bila akal ada tiga, wajib, mustahil, harus. Wajib bagi dirinya zat Allah, yang mustahil atasnya Allah. Sini nak faham sikit istilah. Bila kita sebut wajib, bagi. Bila kita nak nisbahkan sifat wajib kepada Allah, dia kena tulis dalam bahasa Melayu bagi. Lahu. Kalau dalam bahasa Arab, wajibul lahu. Kalau orang baca bahasa Arab, wajib. Sebab apa? Sebab tak boleh kita kata wajib ke atas Allah. Bila sebut wajib ke atas, dia akan jadi taklif. Atas kan? Orang tekan daripada atas, dia akan jadi taklif. Contohnya solat. Solat wajib ke atas Muslim. Yang tu jadi taklif. Bila nak sebut wajib ke hukum akal, wajib bagi Allah, ingat tahu yang tu hukum akal. Boleh kan? Macam kita duduk atas ni masuk tekanan ataupun masuk kemudaratan pun atas juga. Masuk kesusahan atas. Semua atas. Kalau kebaikan, bagi. Lepas tu kita doa kan. Kalau orang kahwin, kita doa apa? Barakallah lakuma. La tu masuk bagi kamu berdua. Semoga Allah memberi keberkatan kepada kamu berdua. Sambung lagi belakang, barakallahu alaikuma. Kan? Semoga Allah memberi keberkatan ke atas kamu. Lagu Mahizin kan, kalau budak-budak muda sekarang, barakallah lakuma wa barakallahu alaikuma wa barakallah wa jama'a bainakuma fil khair. Apa maksud tu? Maksud kadang-kadang sebut doa, nak kena faham. Sebab yang pertama, lakuma, nak mohon kebaikan. La tu bagi kamu. Maksudnya kebaikan, kebahagiaan, kesetiaan, ke apa, kebaikan semua, keberkatan kan. Yang kedua, alakuma. Kenapa doa tak baik tu? Ala tu masuk kemudaratan. Kenapa doa tak baik? Bukan doa tak baik, maksudnya kita nak beri keberkatan juga dalam rumah tangga kalau ada kesusahan. Maksudnya kalau berjumpa, bertemu
dengan musibah dalam rumah tangga, bertemu dengan orang kata kesedihan, kesusahan pun nak diberkati juga kat situ. Ujian yang ditimpa pun kita doa keberkatan. Boleh. Itu beza la huma dengan alaikum. Itulah di sini. Atas Allah mustahil atas. Mustahil kalau sebut atas. Sebab apa? Sebab mustahil itu memberi kemudaratan dalam akidah. Mustahil bagi Allah ada, tak wujud. Boleh. Ke atas Allah mustahil tak wujud. Sebab kalau tak wujud, kalau Allah tak ada, mudaratlah akidah. Sebab tu dia guna alat. Itu perbahasan istilah saja. Dan yang harus bagi Allah fi'lu kulli mungkinin ataku. Harus bagi Allah untuk buat apa saja yang dia kendaki, dan dia tinggalkan apa saja yang dia tak nak buat. Itu harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh. Dan bila sebut harus, bila Allah Subhanahu wa ta'ala dia dengan kehendak kudrah iradah dia buat sesuatu, harus. Boleh. Harus nak buat ke tak nak buat ke, kembali kepada Allah. Dan nak difaham sini, baik dan buruk tu pada hakikat memang kembali kepada Allah. Cuma kita beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak kata yang Allah buat kejahatan. Satu nak faham tu. Boleh. Yang tu keluar daripada sifat harus. Bila Allah tu berkudrah, Allah tu beriradah, dia boleh buat apa saja yang dia nak, dia boleh tinggalkan apa saja yang dia tak nak. Subhanahu wa ta'ala harus. Ya. Boleh. Satu. Yang tu faham. Satu. Dan baik dan buruk tu kembali kepada syariat. Yang tu kembali kepada syariat. Harusnya ada kaitan dengan hukum taklifiyah. Bila Allah kata wajib ataupun halal, jadi baik. Allah kata arak haram, jadi tak baik. Sebelum diharamkan, arak baik ke tak baik? Sebelum turun hukum haram, nak kata tak baik tak boleh. Sebab hukum tak ada lagi syariat. Hukum tak ada. Sebab tu para sahabat dulu kan, sebelum diturunkan hukum syariat, sebelum diturunkan hukum haramnya arak, ada sebilangan para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim minum arak kan. Sebab tak ada hukum haram lagi. Dan masa tu tak boleh nak dikatakan dosa, dan tidak boleh nak dikatakan benda tak baik. Sebab syariat tak turun lagi. Dan syariat ni berubah mengikut zaman, mengikut Nabi SAW. Nabi Adam syariatnya lain, Nabi Musa syariatnya lagi. Boleh. Itu nak faham sifat harus tadi. Nak faham sifat harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh. Demikian juga pada sekalian Rasul. Yang habis sampai sifat harus Allah, habis perbahasan berkenaan dengan uluhiyah, ketuhanan. Masuk sifat Rasul, dia panggil nubuwah, kenabian, pun masuk dalam perbahasan tauhid. Nak kena tahu ayat-ayat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, nak kena tahu. Sekurang kita tahu ilmu tauhid ni 3 perbahasan. 3. Ketuhanan, kenabian, dan ghaibiyah. Boleh. Ketuhanan, kenabian, dan ghaibiyah. Dan bila masuk sifat Rasul pun ada 3 juga. Wajib, mustahil, harus bagi Rasul. Sama dengan sifat Tuhan tadi kan. Sifat wajib bagi Rasul akan dibahaskan nanti. Sifat mustahil, sifat harus pada segala perkara yang didatangkannya. Perbahasan yang ketiga, semua perkara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para rasul yang dulu lagi, daripada Nabi Adam alaihissalam sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa bab tauhid sama saja. Yang berbeza syariat saja. Yang berbeza syariat cara peribadatan saja.
bab akidah mengesahkan Allah daripada Nabi Adam alaihissalam. Boleh. Seperti hari kiamat dan lain-lainnya, yang itu termasuk dalam bab sahihah. Dan faedah bagi yang mengetahui ilmu ini ialah mendapat kemenangan dan keberuntungan selama-lamanya di akhirat. Orang yang tahu ilmu akidah, orang yang faham akidah, beruntung dia dan menang dia di akhirat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala selama-lamanya. Bahkan dengan keimanan akidah yang dia buat, masih lagi beruntung walaupun amalan dia sikit. Nanti tuan kita ni sebut kan, walaupun dia amalan dia sikit, tapi disebabkan akidah dia faham. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kefahaman kepada kita dalam bab akidah, mendapat ma'rifatullah, mendapat keimanan yang sebenar mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa setakat itu sajalah. Segala kekurangan kita mohon maaf, mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila masa insya-Allah kita sambung sekadar yang kita mampu berkenaan dengan ta'rif agama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.